Okay guys, Assalamualaikum. Kali ni kita nak bincangkan berkenaan dengan ekosistem konsep. Right, so sebelum tu kita tengok dululah apa yang dikatakan dengan ekosistem tu. Actually ekosistem ni adalah satu natural unit, okay, consisting of a community of organism. Maknanya, okay, satu kawasan yang didiami oleh organism, tetapi okay, all the organism tu mesti interacting with each other and with their surrounding physical and chemical environments, right? Okay, so dalam banyak-banyak ekosistem yang nanti kita akan discuss detail tentang dua important ekosistem, iaitu terrestrial ekosistem dan juga lake ekosistem, right? Okay, kita tengok lake ekosistem dulu. Okay, lake zonation, okay. Actually, kita boleh zonekan tasik kita berdasarkan dua keadaan. Yang pertama adalah light penetration dan yang kedua adalah distance from shore. Right? Okay, so nanti kita akan tengok macam mana tasik kita dizonekan berdasarkan light penetration dan juga distance from shore. Kita tengok zoning of lake berdasarkan light penetration dulu. Okay, bila kita sebut tentang light penetration, kita tahu kita punya matahari berada di atas kan. So maknanya pergerakan sunlight adalah ke bawah. Macam ni. Itu yang kita katakan stratified vertically tu. Okay, based on the water depth, right? Okay, so berdasarkan light penetration, tasik kita ni yang kita bahagikan kepada dua zon penting, iaitu photic dan juga aphotic. Kalau dalam gambar ni, photic tu kat sini. Sampai sini je. Mana kawasan ni, itu adalah photic. Manakala zon yang kedua adalah daripada sini sampailah ke bawah. Means yang kat bawah ni. Itu adalah aphotic zone, right? So aphotic zone ni juga kita boleh panggil sebagai profundal zone, right? So, sekarang ni kita dah tahu, okay, berdasarkan light penetration, tasik kita ni kita bahagikan kepada dua, iaitu photic dan juga aphotic, right? So, kita tengok, okay, macam mana yang dikatakan dengan photic zone tu. Kalau kita tengok yang photic zone ni, dia punya keadaan kedalaman air tu dia shallow je, dia cetek. Okay, sebab dia memang dekat bahagian atas je lagi kan. Okay, dan seperti yang kita maklum, cahaya matahari yang akan merentasi photic zone tu, okay, masih dalam keadaan sufficient, mean masih banyak. Right, so kita tahu fotosintesis ni, okay, memerlukan sunlight, okay, untuk berlaku. Okay, so that's why, okay, dekat bahagian photic zone ni, fotosintesis masih berlaku dengan baiknya lah. Alright, so another thing yang korang kena tahu tentang photic zone ni adalah organisma yang biasanya kita boleh jumpa dekat situ. Okay, sebagai contoh, okay, ada ikan, ada zooplankton dan juga ada phytoplankton. So korang kena ingatlah 1-2 contoh organisma yang normally, okay, kita boleh jumpa dekat photic zone. Alright, okay, itu photic zone. Okay, kita tengok zone yang kedua, iaitu photic zone ataupun profundal zone. Okay, bahagian sini. Right. So actually profundal dengan aphotic zone ni dia punya kawasan perairan dia dah semakin dalam, means dah makin ke bawah. Right. So that's why, okay, bila cahaya matahari tu bergerak makin ke bawah, bergerak makin ke bawah, so sebenarnya, okay, cahaya matahari tu makin berkurang bila sampai makin ke bawah. So that's why kita katakan pada keadaan ataupun dekat aphotic zone ni, okay, sunlight ni dah tak cukup, insufficient untuk digunakan, okay, dalam proses fotosintesis. That's why kalau kita tengok dekat photic zone tu yang, okay, tak ada plant ataupun algae yang boleh hidup dekat situ. Okay, kenapa tak ada yang boleh hidup? Sebab jelas sunlight tak ada. So how come, okay, organisma autotroph macam plant ataupun algae boleh survive dekat kawasan aphotic tu. Alright, so organisma lain yang biasanya ada macam tiny crustacean, okay, some bacteria, right, and biasanya organisma yang
yang survive dekat aphotic zone ni, dia akan menerima energi daripada haiwan-haiwan dan tumbuh-tumbuhan yang mati daripada photic ni. So makna bila organisma mati daripada photic tu, dia akan jatuh ke aphotic dan akan digunakanlah ataupun tenaga akan diberikan kepada organisma-organisma yang ada dekat aphotic tu. Alright, itu keadaan pertama, cara kita menzonkan tasik. Keadaan kedua adalah distance from shore. Bila distance from shore ni, kita akan tengok horizontally. So ni horizontally. Kalau tadi dari atas ke bawah kan, tapi sekarang dia horizontally. So berdasarkan distance from shore ni kat sini yang daratan ni, kita menzonkan tasik kita kepada dua zon, iaitu littoral dan juga limnatic. Kalau littoral dia daripada sini sampai sini je, tu littoral. Manakala limnatic daripada sini sampai ke tengah tasik. You all kena bayang tasik kita macam gini. So tepi ni daratan. Tengah-tengah tu adalah open surface water lah. Right. So kita ada dua zon, littoral zone dan juga limnatic zone. Right. So kita tengok macam mana keadaan yang dikatakan dengan littoral zone tu. Littoral zone tu yang dia memang cetek lah, sebab dia menghampiri kita punya shore, right? And then disebabkan dia cetek, sunlight memang akan penetrate ataupun akan sampai sehingga ke dasar. All the way to the bottom, di mana kita tahu dia akan menggalakkan growing of alga, floating aquatic plant, dekat kawasan littoral zone tu. Right. So another organism yang biasanya kita boleh jumpa dekat area littoral ni macam larva, insect, rotifer, crustacean. Alright. So itu antara organisma yang normally biasanya kita boleh jumpa kat littoral zone. Alright. So kita tengok limnatic zone means jauh sikit daripada shore. Nampak? Tadi kalau littoral dia memang berhampiran dengan shore, ni dia jauh daripada shore. Bila kita tengok dekat bahagian tengah kita punya tasik, biasanya tak banyak tumbuhan yang kita boleh nampak grow kat situ. Kalau ada sekalipun adalah tumbuhan-tumbuhan yang terapung. Alright. Dan kalau haiwan yang ada dekat bahagian limnatic ni mungkin seperti zooplankton, small arthropod dan juga fishes. Right. Kalau plant, yang kalau kita tengok dekat bahagian limnatic ni mungkin plant seperti phytoplankton ataupun all the floating algae or plant. Right. So itu adalah limnatic zone. So, sekarang ni kita dah tengok dua cara kita zonekan tasik kita. Satu berdasarkan light penetration tu yang kita ada photic dengan aphotic, dan berdasarkan distance from shore, kita ada littoral dengan limnatic. Right. So another zone yang korang kena tahu adalah benthic zone. Benthic zone ni sebenarnya dia adalah dasar kat sini. Dia adalah bottom layer of our lake, dia adalah dasar. Dan biasanya dekat benthic zone ni, dia didiami oleh organisma decomposer seperti bakteria dan juga fungi. So that's why organisma yang mati yang jatuh ke dasar tasik kita akan dikomposkan oleh bakteria dan juga fungi. So kalau orang tanya benthic zone tu apa, dia adalah bottom layer, bahagian bawah tasik kita. Right. So another thing yang korang kena tahu adalah compensation point. Compensation point ni dia bukan zone, tetapi dia macam dia adalah satu titik yang memisahkan antara photic dengan aphotic ni. Apa yang kita boleh tengok dekat compensation point tu. Contohnya yang compensation point tu dekat sini. Biasanya bila sunlight tu
dia sampai dekat 40, okay, intensity sunlight tu masih tinggi tau. So dia boleh bantu autotroph, okay, untuk menjalankan fotosintesis. Tetapi kalaulah sunlight tu melepasi compensation point tu, okay, sebenarnya sunlight itu dah makin berkurang sehinggalah ke dasar. Okay, sebab itu, okay, biasanya di bawah compensation point tu, okay, fotosintesis dah kurang berlaku. Dan mungkin, okay, kalau keamatan cahaya matahari tu sangat sedikit, fotosintesis memang langsung tak boleh berlaku. So that's why, okay, kita boleh katakan compensation point tu sebagai, okay, satu kawasan di mana rate of photosynthesis tu adalah equal dengan rate of respiration. Right. Okay. So itulah dua lagi perkara yang korang kena tahu bila kita membincangkan tentang lake ecosystem. Okay. Selain daripada, okay, zoning of lake berdasarkan light penetration dan juga distance from shore. Okay. Okay, ekosistem seterusnya yang kita kena tahu adalah terrestrial ecosystem. Okay, terrestrial ecosystem ni banyak, tetapi kita akan bincangkan tentang tropical rainforest. Right. Okay, kenapa kita panggil hutan kita ni sebagai tropical rainforest? Right, kita sedia maklum, okay, hutan-hutan di Malaysia ni dikategorikan sebagai tropical rainforest yang, okay, sebabnya hutan kita ni dia menerima hujan sepanjang tahun. Okay, walaupun kita Malaysia ni panas, kita panas tau yang. Kalau kita tengok kita punya climate, suhu kita is almost 25 to 29. So that's why kalau pelancong daripada negara-negara luar, okay, yang sejuk, dia bila dia datang kat Malaysia, dia kata Malaysia ni hot. Yes, kita memang panas sepanjang tahun. Okay, almost 25 to 29 degree. Tetapi walaupun kita panas, tapi kita lembap. Tak seperti dekat Arab Saudi. Arab Saudi pun panas tapi dia kering. Okay, kenapa Arab Saudi kering? Kenapa kita ni lembap? Okay, sebab kita menerima hampir 2,000 hingga 10,000 mm air hujan setiap hari. Okay, sebab itu yang menjadikan kita ni lembap sepanjang tahun. Okay, sedangkan dekat Arab Saudi tu, okay, dia punya kadar penurunan hujan tu sangat sedikit. Boleh dikira dengan jari. Right. Okay. So, kenapa kita katakan tropical rainforest kita ni evergreen? Okay, evergreen ni sebenarnya maknanya daripada Januari sampai Disember, pokok kita tak pernah gondol. Okay, berdaun sepanjang bulan. Sedangkan kalau kita tengok dekat negara-negara four season, bila sampai musim luruh, bila sampai musim saji, pokok dia tak berdaun kan. So maknanya ada bulan-bulan tertentu pokok dia tidak ada daun hijau. Tetapi kalau pokok-pokok dekat tropical rainforest kita ni, dia akan berdaun sepanjang masa. Sebab tu kita katakan dia evergreen. Okay, means dia keep dia punya leaf, okay, all years long. Right. Okay, dan lagi satu, okay, yang kita boleh lihat dekat tropical rainforest kita ni, biasanya kalau kita tengok soil, tanah dekat hutan kita tu, okay, dia punya mineral tu quite poor, sedikit. Right, so kenapa minerals tu dia sedikit? Okay, you all kena fikir logik. Dekat hutan kita banyak pokok kan? So kita tahu pokok kita ni akan menggunakan minerals dalam soil kita tu untuk grow dia. Sebab itulah, okay, kalau kita tengok mineral dalam soil kita tu adalah sedikit berbanding dengan mineral dekat tanah di padang pasir. Of course lah, tanah dekat padang pasir mineral dia tinggi sebab mana ada tumbuh-tumbuhan yang hidup kat situ untuk consume dan mineral. Sedangkan, okay, kita punya hutan memang padat dengan pokok. Dan jelaslah pokok kita akan menggunakan mineral penting di dalam tanah kita untuk dia punya grow. So that's why lah kita punya soil dekat hutan rainforest kita tu, okay, adalah poor. Alright? Okay, so tropical rainforest kita biasanya memang di situlah habitat ataupun diversity yang paling besar, okay, untuk tumbuhan dan haiwan. Alright.
Okey, so itu sedikit tentang tropical rainforest. Dan barulah kita nak tengok the forest stratification. Kalau tasik tadi, kita ada zoning, right? Kita zonekan dia berdasarkan light penetration, berdasarkan distance from shore. But when we go to the forest, kita tak zonekan dia, tetapi kita asingkan dia berdasarkan strata. Strata tu means layer. Kalau you all tengok kat sini, hutan kita mempunyai 5 strata, means 5 important layers. Kita ada emergent, kita ada canopy, kita ada understory, kita ada shrub, kita ada ground. Okay, right. So kita nak tengok sebenarnya apa yang ada dekat emergent. Okay, macam mana keadaan hutan pada canopy layers. Alright. Okey, kita tengok emergent ni yang. Emergent layer ni sebenarnya adalah layer paling atas. Maknanya dalam strata hutan kita tadi, emergent ni adalah layers yang paling atas. Okay. And then biasanya pokok-pokok yang berada dalam emergent layer ni sangat tinggi. Kalau kita tengok dia punya ketinggian is almost 40 meter tau. Right. Sebab tu antara spesies-spesies pokok yang berada di emergent layer ni adalah pokok-pokok balak yang besar-besar, yang tinggi-tinggi tu, macam pokok tualang, pokok jati. Alright. Dan haiwan-haiwan yang biasanya kita boleh jumpa kat emergent layer ni sangat terhad. Sebabnya kita tahu kedudukan dia sangat tinggi dan pokok yang grow dekat emergent layer ni pun sangat tinggi. So hanya haiwan-haiwan yang mampu berada di dalam ketinggian itu sahaja yang boleh dominasi emergent layer tu. Sebagai contoh macam burung helang, burung henggang ni. Right, kenapa all this type of burung sahaja yang boleh hidup ataupun yang boleh bersarang dekat emergent layer ni? Sebab dia mempunyai sayap yang besar. So bila dia mempunyai sayap yang besar, dia boleh terbang tinggi. Sebab tu kalau korang ingat lah, kita punya ancestor, nenek moyang kita pernah create satu bidalan, pipit sama pipit, enggang sama enggang. So when we come kepada bidalan tu, kita tak bincangkan tentang materialistik. In this cases kita nak bincangkan dari segi ekologi. So dari segi ekologi tu logik lah. Kenapa pipit tak boleh kawan dengan enggang? Sebab burung pipit dia tak mampu nak berada dekat emergent layer sebab dia burung kecil. Sayap dia kecil. Sedangkan burung enggang ni bersayap besar, dia mampu bersarang di emergent layer. So sebab itu pipit ni pada dasarnya dia tak boleh pun nak berkawan dengan enggang ni. Alright. Okay. So lupakan tentang pipit sama pipit, enggang sama enggang. Right. So another thing yang korang kena tahu tentang emergent layer ni, selain korang kena ingat lah 1-2 contoh plant, 1-2 contoh animal. Biasanya emergent layer ni dia akan menerima direct sunlight. Of course lah, dia duduk kat atas sekali. So bila dia menerima dalam intensity sunlight yang tinggi, so dia agak warmest kat situ. Dan dia juga terdedah kepada tiupan angin yang kuat sebab dia berada di atas kali lapisan kita punya forest. Right, itu emergent layer. Kita tengok layer di bawah emergent, iaitu canopy layer. Kalau kita tengok canopy layer ni, ketinggian pokok-pokok dia masih tinggi. Kalau tadi emergent dalam 40 meter, kalau pokok-pokok dekat canopy layer ni, yang dia punya ketinggian is around 30 hingga 35 meter. Masih tinggi sebenarnya. Alright, dan di sinilah the greatest biodiversity is found. Means most of plant, most of binatang, kita boleh jumpa dekat canopy layer ni. Alright, so seperti emergent tadi, korang kena tahulah 1-2 contoh pokok dan juga haiwan yang biasanya kita boleh jumpa dekat canopy layer. Macam contoh saya ni, saya just letak contoh paling mudah lah. Tumbuhan, pokok, and then animal, birds, monkey, right? And then when we go to the keadaan exposure canopy layer ni kepada sunlight, di sini perkadaran dia menerima sunlight dah sedikit. Maknanya sedikit berbanding keamatan cahaya yang diterima oleh pokok-pokok dekat emergent layer tadi. Right. So this is a canopy layer. Okay, kita turun lagi. Hutan kita punya strata. Daripada emergent ke canopy. So daripada canopy kita pergi understory. Okay, understory ni pokok dia makin rendah. So sekitar 20 meter in height je. Right, dan dia juga menerima
Okay, intensity sunlight yang makin berkurang. Dan contoh-contoh tumbuhan yang ada dan haiwan yang biasanya kita boleh jumpa dekat sini, saya bagi layanan spesies dan haiwan dia adalah snake. Okay. Kalau awak jumpa contoh-contoh lain tak ada masalah. As long memang haiwan dan tumbuhan tu berada dekat understory layers. Right. Di bawah understory yang kita ada shrub. Sebenarnya shrub ni dah memang kat bawah dah. Right. Siapa pernah masuk hutan? Okay. Kalau orang pernah jungle trekking, okay, hutan betul ya. Okay, rainforest punya hutan, apa yang korang akan notice, okay, walaupun jam menunjukkan masih waktu siang, okay, di dalam hutan suasana kita adalah gelap tau. Okay, kenapa suasana kita tu gelap? Sebab, okay, for example, bila kita berada dekat shrub layers ni, okay, hanya a little sunlight sahaja yang reach dekat shrub layer. Mean less than 3% of light. Sebab itu, bila kita berjalan dekat di dalam hutan, okay, rainforest punya kita punya hutan, kita akan kita akan mengalami keadaan yang gelap. Seperti it's not like malam lah, tapi dia gelap. Okay, kalau dibandingkan dengan waktu yang sama di sekitar kita yang normal ni, means bukan di dalam hutan. Alright. Okay, kenapa dia gelap? Sebab cahaya matahari yang sampai dekat bahagian shrub layer sudah makin berkurang. So binatang dan haiwan-haiwan yang biasa kita jumpa dekat bahagian tu adalah haiwan-haiwan renek macam fern, paku pakis, dan tumbuhan-tumbuhan kecil macam fern, dan juga haiwan-haiwan kecil macam spider. Right. Okay, itu shrub. Lapisan paling bawah adalah ground layer. Memang kawasan ni paling gelap dan paling lembap. Okay, memang dia akan menerima less than 1% of sunlight. Sebab tu dia gelap. Alright. And then dekat sini memang banyak pokok-pokok renek macam tadi lah. Fern, pokok-pokok bunga. Right. And then di sini disebabkan dia gelap, lembap, memang sangat tinggi lah populasi decomposer kita. Macam fungi, okay, macam algae, bakteria. Memang normally we can find, okay, all these organism at the ground layer. Right. Dan dekat ground layer je lah, kalau haiwan-haiwan ataupun tumbuh-tumbuhan yang mati daripada layer-layers yang di atas, dia akan decay dekat kita punya ground layers. So contoh tumbuhan yang biasanya kita boleh jumpa kat ground layer, saya bagi yang paling mudah lah, bryophyte. Dan haiwan dia means haiwan-haiwan kecil yang menjala macam semut, macam ulat gonggok, macam lipan. Memang normally dia akan berada dekat ground layers. Right. Okay, so ingat, okay, bila kita bincangkan tentang forest stratification, kita ada 5 layers yang penting, iaitu emergent paling atas, diikuti oleh canopy, understory, shrub dan juga ground layers. And then apa yang korang kena tahu seterusnya untuk setiap layers ni adalah contoh-contoh plant dan contoh-contoh haiwan yang normally dominate ataupun berada dekat layers ataupun strata hutan kita tu. Okay, di samping you all kena ingatlah, okay, keadaan ataupun ketinggian pokok yang normally kita boleh jumpa dekat layers-layers yang ada di dalam forest kita ni. Okay, alright. So itu bahagian pertama dalam ekologi yang korang kena tahulah. The first part korang kena ingat, okay, macam mana kita menzonekan tasik kita, okay, berdasarkan light penetration. Okay, kita zonekan tasik kita kepada what we call photic, okay, dan juga photic, right, dan juga kita zonekan tasik kita berdasarkan distance from shore. Okay, kita ada littoral dan juga kita ada limnatic, dan begitu juga cara kita menzonekan ataupun kita stratakan kita punya forest ni kepada 5 layers yang utama. Right, so I think that's all. Thank you. Assalamualaikum. Bye.